Boleh tengok handphone. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rekasi kepada semua peminat-peminat rekasi, pengamal rekasi, penggiat rekasi di seluruh Malaysia dan di mana saja anda berada. Selamat datang ke webinar Peluang Kerjaya dalam Rekasi. Risiko kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita berjumpa pada malam yang indah ini bersama ahli-ahli panel kita yang cukup hebat dalam dunia edukasi. Dan terlebih dahulu sebelum kita mulakan majlis, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka-mereka yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, iya. Yang syurga. Al-Fatihah. Okey, kita berdoa sikit . A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'ala al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut wa najatan minal wa'fu 'anil hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan dosa guru-guru kami, dan berkatilah mereka sama ada hidup ataupun telah mati. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah
webinar kami pada malam ini, dan selamatkanlah kami, segerakanlah kami daripada segala mara bahaya di dunia, dan juga selamatkanlah kami pada pandemik berbahaya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kepada semua, alhamdulillah. Sekali kita memanjatkan syukur kepada hadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini, Ahad 4 Julai 2021, di dalam keadaan kita yang masih terkurung di dalam rumah. Okey, berkurung akibat daripada lockdown, akibat pandemik. Dan yalah, kita faham apa perasaan masing-masing yang terjejas daripada segi ekonomi, pada segi tak boleh buat aktiviti dan pelbagai lagi. Dan kita mengharapkan agar pandemik ni segera berlalu lah, insyaAllah. Okey, sambil-sambil kita santai sebelum kita memulakan cara rasmi kita punya webinar pada malam ni, saya memperkenalkan kita punya ahli-ahli panel pada malam ini. Ahli panel kita yang pertama adalah Encik Hassan Maslan dari Melaka. Okey. Ahli panel kita kedua Encik Arba'in, ataupun lebih dikenali dengan nama Abai, dari Johor. Dan juga panel kita yang ketiga iaitu Encik Khairul Anwar, ataupun lebih dikenali dengan Boy. Sebenarnya juga pada Johor. Sebenarnya ikutkan malam ni seperti mana yang anda tengok di poster yang telah disebarkan dalam 2 minggu yang lepas, adalah Encik Saiful Patil. Tetapi di atas sebab beliau tidak dapat join kita pada malam ini di atas kesihatan beliau yang telah positif COVID. Diharap kesihatan beliau sekarang ni beransur baik, dan kita harap beliau telah akan terlepas daripada pandemik ni lah. Bila positif tu akan jadi negatif balik selepas ni, insya-Allah. Okey. So, okey, sambil-sambil tu kita minta Abang Hassan perkenal diri sikit. Cerita sebuah sedikit diri Abang Hassan ni macam mana. Sambil kita tunggu crowd masuk, silakan Abang Hassan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Sazman, Cik Arba'in, Boy lah biasa dipanggil. Sorry Boy, nama tu agak kurang daripada mungkin lama tak jumpa. Saudara Boy, saudara Abai, kan kita punya yalah, dalam dah hampir, saya rasa ni kita ni hampir tahun 2020 kan, sekarang 2021. Dan untuk ketahuan semua, okay, saya kenalkan diri saya daripada Melaka. Nama saya Hassan bin Maslan. Kata dah berumah tangga, tapi baru lagi lah, walaupun umur saya agak dah berumur, tapi baru dapat rezeki. Dan saya menetap di Melaka, dan sekarang memang 100% saya dengan kerjaya saya lah sebagai bisnes untuk recreation. Macam tu atas saya, Azman. Okey. Boleh? Boleh. Sebuah sedikit tak apa. Kita beralih pada Encik Abai pula. Sebuah sedikit tentang diri. Dipersilakan. Okay, Pan. Boleh dengar mana? Boleh. Clear, cantik. Okay. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam pandemik tu nak juga. Nama diberi Arba'in bin Muhammad Ishaq. Lebih dikenali dengan nama Abai. Berasal dari Johor Bahru. Sekarang ni bertugas di X-Park Sunway Iskandar. Dah masuk 4 tahun. Lebih ada tu. Okay, bagi rakan-rakan amatur, Time 9W2BY. Itu je Man. Apa lagi nak cakap Man? Tak tahu Man. Baik Man. Cakap je lah. Benda kita bagi peluang, cakap je.
Santai-santai lu. Lain tak ada apa. Alhamdulillah. Hari ni dapat bertemu dengan Abang Hassan. Dulu dia depan saya. Darab saya pun. Alhamdulillah. Kan? Kalau ikut kan. Saya bermula rekreasi kelatihan lebih kurang 2002. Tahun 2002. Saya habis di kalau bukanlah kelatihan lah 2002. Tapi bermula outdoor ni kalau tanya lama 1991. First gunung saya naik Gunung Ledang lah. Orang Johor kena naik Gunung Ledang. Jadi dia bermula di situ lah. Bermula di situ titik tolaknya minat dan sebagainya. Macam tu lah. Alhamdulillah lah hari ni saya bersama dengan sahabat-sahabat lama saya lah. Macam dulu Abang Hassan dulu janggut hitam, sekarang dah putih. Boy dulu rambut panjang, sekarang dah sangat pendek. Macam tu lah. Man pun dulu kecil, sekarang macam besar man. Dah macam pahlawan man. Itu je man. Baik man. Okey. Saja aja. Okey, terima kasih saudara Abai. Memperkenalkan diri. Seterusnya panel kita yang ketiga, Encik Hairul Anwar atau lebih kenal dengan sebagai Boy. Dipersilakan Encik Boy. Perkenalkan diri. Okey, terima kasih Kazman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang buat semua warga rekreasi di Malaysia. Okey, yang dihormati Abang Hassan, yang dikasihi Mr. Bain Abai. Okey, nama dia beri Hairul Anwar, tapi dengan panggilan manja, panggilan mesra tetap Boy. Okey, sedikit tentang saya. Bermula dalam bidang rekreasi pada tahun 1998. Terus orang kata membina kerjaya di dalam bidang rekreasi pada tahun itu sehinggalah tahun 2018 saya membuat keputusan untuk bekerja pula, untuk bekerja dengan orang sehinggalah sekarang. Jadi daripada berniaga dan hingga kini saya bekerja. Okey, sekarang ni saya sedang berkhidmat di Skytrack Sungai Congkak di Hulu Langat Selangor. Masih 4 tahun. Dekat ni itu saja. Lepas tu kita akan kongsi dengan lebih panjang lagi kerjaya dalam rekreasi. Okey man. Okey, terima kasih banyak saudara Boy. Okey. Ya, nampaknya kita telah diperkenalkan cara seberingkas berkenaan dengan latar belakang diri panel kita pada malam ini. Okey. Asalnya boleh kot kita mulakan secara sedikit rasmi. Boleh kot Okey. Boleh. 9 suku. Okey, baik. Okey, Abang Hassan, kita buat cara santai so kita punya Abang Hassan tak ada nak promo sangat okey. Okey, Abang Hassan, ceritakan bagaimana bermulanya pelibatan Abang Hassan ni untuk terlibat dalam industri rekreasi ni, okey, dengan membuka sebuah pusat rekreasi di Aircroft Melaka yang seperti yang ramai tahu lah. Mungkin boleh update yang sekarang ni di mana. Okey, silakan Abang Hassan. Terima kasih Azman. Untuk mula semua saya sebenarnya orang kata dari segi rekreasi ni saya sebenarnya dah saya melibatkan dalam rekreasi ni tak silap saya sebenarnya saya dah berhenti. Sebenarnya saya tak, orang kata rekreasi ni saya memang saya rasa bukan bidang saya sebenarnya. Dan saya sebenarnya untuk pengetahuan semua, saya lepas belajar, lepas SPM apa semua, saya bekerja dengan sebuah syarikat Puan Bella. Lepas tu saya saya bekerja dengan Puan Bella. Lepas tu saya bekerja juga dengan harian Metro. Situ ada harian Metro, Sekolah Metro, yang mana saya pengantar harian Metro. Jadi secara tak langsung pada tu rasanya umur saya pun masih meningkat juga, bukan daripada umur sekarang yang dulu banyak. Zaman sekarang ni rekreasi dia orang boleh dah orang kata
umur rendah pun, sekolah rendah pun dah mula. Dulu tak ada, dulu payah. Jadi saya berkecimpung dalam rekreasi ni sebenarnya bermula dari saya berpersatuan. Yang mana saya untuk kawan, ialah saya lebih kenal dengan nama REKMA. Yang mana syarikat saya sebenarnya, syarikat saya adalah REKMA Recreation Sport Center. Tinggal nama REKMA tu memang orang dah sinonim dengan nama REKMA. Yang mana saya rasa tahun 1997 dah saya. Masa tu saya berkecimpung dalam wall climbing. Tak ada lagi untuk main kayak apa wall climbing. Yang mana saya pernah wujudkan semasa tu saya masih bekerja dengan harian Metro. Yang mana tugas saya hanya mengantar surat khabar sampai, saya hanya mengantar dan masa tu terlalu banyak. Jadi saya pada masa tu kebetulan ialah saya ada kawan saya mengajak saya buat aktiviti yang mana wall climbing tak saya persatuan wall climbing orang kata memanjat tembok tiruan. Di situlah mulanya saya sebenarnya. Yang mana saya yang mana saya dah tak boleh main bola, yang mana memang minat saya main bola tapi saya tak boleh main bola. Ada terdengar saya dapat kenal satu kawan dan diajak buat aktiviti wall climbing. Pada masa tu tahun tak silap saya, wall climbing tu baru lagi diperkenalkan di Malaysia ni. Jadi kat situ yang saya kenal Boy kan, yang jadi untuk orang yang mana banyaklah satu Malaysia yang kenal. Saya berkecimpung dalam wall climbing saja. Saya tak ada bidang-bidang lain. Jadi lepas tu saya bila dah berkecimpung dalam wall climbing, saya tak langsung saya dengan kawan saya wujudkan satu persatuan sukan rekreasi dan mendaki tembok tiruan pada tahun 2000. Bermulalah di situ lah bermulanya saya bila berpersatuan ni, saya bermulalah di situ dengan kawan-kawan saya yang mana dulu ingat lagi saya dulu saya pernah tengok TV apa semua, dia orang ada buat banyak eco challenge. Challenge ni pertandingan yang bentuk eco challenge lah, yang mana awak kena berlari, berbasikal, berkayak dan wall climbing. Jadi bermulalah di situ minat saya ke arah tu. Itu hobi pada yang mana minat saya ke arah situ sebab dia memerlukan aktiviti yang orang kata betul-betul lasak lah. Sehingga kan saya memang pada masa tu umur saya pun saya dah dalam 20 lebih nak hampir 30 pada masa tu. Jadi bermula kat situlah saya minat dalam rekreasi dan berpersatuan dan saya selalu berhubung dengan bila persatuan ni kita memanglah kita punya sandaran, kita punya kata-kata apa semua banyak kepada Jabatan Belia dan Sukan lah. Jadi dengan adanya bermulanya dari situ, saya dah berminat ke situ dan pihak Jabatan Belia menawarkan saya lah untuk pergi untuk ambil kursus rekreasi. Dan dari situlah bermulalah saya punya bidang saya memang 100% yang mana saya tahun 2000 tak silap saya 2005 saya wujudkan satu syarikat recreation yang mana kebetulan pada masa tu pada masa tu pusat rekreasi air tu yang mana di sebelah kebetulan dia di pusat rekreasi air tu di sebelah Zoo Melaka dan di atasnya Jabatan Belia. Yang mana dulu saya training apa semua di Tasik tu apa semua dan kebetulan ada satu syarikat tu offer saya lah untuk orang kata ambil alih operasi untuk memajukan, bukan maju maksudnya tempat tu dia suruh saya memajukan lah supaya ada aktiviti apa semua. Itulah bermulalah dari situ. Memang pada peringkat awalnya ni bukan kerjaya. Pada peringkat awalnya kami tak pandang itu kerjaya, saya hanya pandang itu hobi. Dengan hobi. Jadi saya bila persatuan, saya hobi dan saya cuba
nak galakkan orang datang ke tempat saya tu untuk beraktiviti untuk ni. Jadi saya sebenarnya saya ni mungkin beruntung sebab saya banyak disupport oleh Jabatan Belia Melaka, terutama sahabat saya, dah saya panggil dia sebagai sahabat saya lah. Masa tu pegawainya penolong pengarah Cik Nizam, Cik Nizam, yang banyak memberi saya, banyak mendorong saya atau memberi saya punya dia minta saya cuba sesuatu yang ni, dan sehingga sekarang lah benda ni menjadi saya punya kejaya lah. Mana saya pusat rekreasi air tu memang dulu kalau nak main aktiviti kita masuk persatuan baru dapat aktiviti. Ya, betul. Saya wujudkan persatuan. Bila saya wujudkan persatuan, jadi persatuan sukan rekreasi ini, barulah saya dapat merasai main kayak, dapat merasai wall climbing sebab melalui persatuan tu lah. Jadi kat situlah saya bermulanya kat situ sehinggalah sekarang. Yang mana Rekma ni mungkin orang mungkin dulu saya punya tempat saya sebenarnya, tempat pusat rekreasi saya dulu memang bukan tumpuan orang. Hanya saya kalau dulu training, saya dengan kawan-kawan saya je. Tempat tu memang sunyi. Tapi alhamdulillah tempat tu sekarang hampir dah maju dan memang jadi tumpuan belia apa semua. Tapi bukan malangnya lah, tapi pada tahun ni berakhirlah saya di situ dan saya berpindah ke tempat lain. Itu sebesikit lah. Di mana tempat baru? Okey, itulah. terima kasih banyak Mas Han. Okey, apa yang kita dengar ya, daripada Mas Han tadi kita dengar bagaimana bermulanya dengan apa? Kita dasar minat. Okey, kemudian ditubuh persatuan, daripada persatuan kita boleh sertai banyak aktiviti. Okey. Kita beralih pada panel kita yang kedua, iaitu Encik Abai. Encik Abai boleh cerita sedikit macam mana, bagaimana penlibatan Encik Abai ni ataupun ada satu fokus bidang yang Encik Abai fokus sekarang dalam diri Encik Abai. Boleh ceritakan sikit? Okay. Terima kasih. Tuan ada komen main kacang. Terima kasih. Alright, saya kalau ikutkan terlibat dengan rekreasi ni, ikut mula macam Abang Hassan cakap lah, dia hobi. Daripada hobi ni, dia jadi passionate lah. Sebab saya boleh dikatakan pada ketika tu boleh dikatakan setiap minggu lah. Setiap minggu saya akan mendaki. Jadi bila mendaki dan sebagainya lah. Kemudian bila kalau ikutkan saya duduk serius dalam rekreasi ni sebab accident dia kalau anda ingat tahun 1997-98 kegawatan ekonomi. Jadi dia kalau betul-betul bidang saya contohnya kata kalau dulu janji dengan mak ayah tu nak jadi engineer lah. Sekarang ni dia jadi engineer yang lain. Jadi tahun 1998 tu memang dah lah. Kalau ditanya mana graduan sangat susah lah untuk dapatkan kerjaan dan sebagainya. Banyak lah kami kita berbuat dengan sosial dan pembangunan manusia. Sekarang kita pakai lah pembangunan manusia. Jadi bila dengan tu saya berubah bidang. Saya lebih banyak pada volunteer work. Kalau zaman tu volunteer work ni tidak bila jadi bila dia kata tak popular ni sebab kerja sukarela. Tapi sebenarnya sukarela ni kalau mungkin ada yang penonton ni anda ingat lah, sukarela ni dia tidak datang dengan kewangan. Dia jatuh kepada yang saya rasa panel yang lain pun. Jadi macam saya sendiri, saya datang secara sukarela. Sebab dikatakan bahawa sukarela tu saya semua ramai ramai peluang yang saya nampak.
Cik Abai. Cik Abai rasanya kena guna headset balik lah. Betul pukul saja. Rasa guna headset okey sikit ke tadi? Betul pukul atau bagaimana ni? Tak tahu ni. Try guna headset balik. Nampak comel kan Pinky? Okey kan. Yang ni okey lah? Cantik. Okey. Tu sambung lah So dia sambung. dengan trailer tu yang menyebabkan saya ni lah. Lebih saya banyak terlibat lah. Nampak. Nampak macam ada gangguan lagi lah. Saya kira kalau ikutkan Jabatan Belia banyak anjurkan program. Kalau anda masih ingat lagi saya lupa nama program dia macam PLKN, program PKSN. dengan PKSN tu. Jadi dekat situ saya dipanggil lah. Jadi sebab pada ketika tu saya volunteer dengan satu persatuan, jadi masih persatuan lah dia sebagai sebuah syarikat. Itu dipanggil Way Out Adventure Club. Way Out Adventure Club dah saya kembang Okey Cik Abai Ustaz. Sekejap kita ni balik kot sebab ada gangguan suara. Sekejap kita sambung balik. Kita minta kita move kepada panel kita yang ketiga. Cik Boy, boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okey, cantik. Kita minta Cik Boy terangkan sebuah sedikit bidang edukasi ataupun pengkhususan yang Cik Boy cubakan diri dan apa yang Cik Boy nampak keperluan dalam industri menyebabkan Boy boleh terlibat dalam industri ataupun pengkhususan dalam satu bidang tu. Okey, teruskan. Silakan. Okey, thank you Syazman. Ya, Abang mungkin dia boleh adjust dia punya audio system. Sementara tu kita bagi dia peluang adjust sikit tu. Dia mungkin dia, tapi sebenarnya dia pergi ambil air kopi tu, bukan pergi adjust audio dia. Alright. Kita sebenarnya saya bermula sama juga macam mana saya kenal Abang Hassan, macam mana Abang Hassan kenal saya kenal Abai. Kami bermula sebenarnya daripada sukan mendaki. Berjumpa masa competition. Masa tu tahun 98 saya bagi IT start pada tahun 98. Daripada situ saya bermula. Saya hanya nampak satu skop je, satu bidang je. Sukan mendaki. Kemudian bila saya dah join dengan Abang Hassan, join dengan Cik Norijam, join dengan super senior yang lain, ada yang dah arwah. Jadi saya nampak tu bidang rekreasi ni terlalu luas. Dan benda tu menarik minat saya. Dan pada satu ketika Persatuan Jurulatih Rekreasi Malaysia ditubuhkan. Pada ketika itu saya menghubungi Abang Hassan untuk saya menumpang kasih bersama persatuan. Saya masih ingat lagi keadaan masa tu. Okay, alright, sama juga dengan Abai. Abai sebenarnya dia join rekreasi kerana dia putus cinta sebenarnya. Masa keadaan tu bukan masalah ekonomi, sebenarnya masalah sebab dia nak kahwin tapi tak dapat. Betul Abang kan? Okey. Banyak rahsia akan pecah nampaknya malam ni. Ada rahsia di sebalik cerita semua, ada banyak rahsia. Okey, kemudian tak apa. Itulah bermulanya saya join. Saya menjadikan rekreasi ni sebagai hobi. Kemudian ianya secara tak langsung hobi kepada kerjaya. Jadi apa saja saya buat dalam rekreasi ni, seperti contoh diving, saya pastikan benda tu akan ada pulangan untuk saya. Saya suka main paintball dan saya pastikan ada pulangan untuk saya. Jadi apa saja saya buat, saya akan hanya fikirkan sebagai benda tu sebagai periuk nasib saya. Pada ketika itu. Sebab ada ramai orang cakap hobi, tapi saya cuba hobi kepada kerjaya. Dan Alhamdulillah ramai rakan-rakan seangkatan saya yang sama macam tu dengan saya. Kami buat apa yang kami suka, saya tak langsung, kami jadikan ianya sebagai sumber pendapatan. Okey, kemudian
Kemudian itulah saya dah start terjebak dengan rekreasi, saya join persatuan. Kita bila dah join persatuan, kita banyak pada kerja-kerja volunteer. Kita banyak pada mengajar. Apa yang kita ada, kita kongsi dengan generasi-generasi seterusnya. Sebab saya punya bidang pengurusan adalah coaching and rescue dalam tali tinggi. Itu bidang pengurusan saya dan saya belajar dalam bidang tali ni. Saya pergi hingga ke France. Tak silap saya pada tahun 2000 saya ke sana dan bila saya balik je, saya bertekad untuk saya kena sharing apa yang saya ada. Sehingga setakat ni, hingga ke hari ni saya tidak pernah berhenti berkongsi. Kalau siapa-siapa approach saya untuk belajar, untuk mendalami, untuk belajar, tetap saya akan berikan ilmu yang ada secara percuma, tak ada masalah. Itulah sedikit tentang saya. Tapi macam mana pun, punca utama adalah Abang Hassan. Itu dah dia. Okey, baik. So Abang Hassan lah punca segala-galanya kan. Pecah rahsia malam ni. Okey. So daripada kesimpulan tiga-tiga ahli panel ni, so memang tiga-tiga bermula daripada peserta mendaki. Daripada mendaki wall climbing yang banyak terdapat di komplek-komplek rakan muda, komplek belia seluruh Malaysia. Sama lah juga dengan saya juga. Dan memang tak dinafikan, satu masa dulu sukan mendaki ni telah mendapat satu keiktirafan oleh KBS dan juga telah melahirkan ramai atlet-atlet wall climbing sehingga ke peringkat antarabangsa. Okey. Untuk seterusnya, sambil kita ni kan, okey. Kita nak tanya Abang Hassan dulu. Okey, kita tanya Abang Hassan pula. Apa pendapat Abang Hassan berkenaan dengan belia-belia pada hari ini yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang rekreasi, dan di mana harus mereka bermula dan seterusnya meneruskan impian mereka dalam bidang pilihan? Dapat Abang Hassan? Sebab kita sekarang ni belia berminat, berminat ceburkan bidang rekreasi. So macam mana mereka harus bermula dan untuk meneruskan impian tu macam mana? Pada pendapat Abang Hassan. Okey. Teruskan Abang Hassan. Silakan. Terima kasih Azman. Untuk makluman tentang yang saya cakap tadi, dulu mungkin hobi, sekarang kerjaya, dan sekarang pun saya rasa bagi saya pun benda ni pun dah jadi memang hobi dah, kerjaya betul dah. Dan saya rasa dan universiti atau kolej-kolej semua sekarang dah ada bahagian rekreasi, bahagian pelancongan dan bahagian apa, dan memang ada dia punya syllabus dia. Dan kami, saya sebagai industri sebagai industri yang memberi perkhidmatan rekreasi. Saya bukan taman tema air, saya rekreasi. Bermakna rekreasi ni aktiviti tempat saya ni ada aktiviti berkayak, ada aktiviti wall climbing, aktiviti climb walk, ada basikal MTB dan berbagai-bagai bentuk rekreasi. Yang mana dia merangkumi banyak lah. Jadi bagi saya belia-belia sekarang ni, saya rasa memang dia memang dah orang kata dah tahu dah benda tu. Memang tak dinafikan juga, banyak juga yang pelajar-pelajar, student yang masuk tu dah praktikal di tempat saya apa semua, dan memang dah boleh kerjaya. Dan saya memang bagi saya benda tu bukan macam dulu. Kalau bukan macam orang kata, bagi saya lah sekarang ni, kalau orang ambil rekreasi ni memang dia kalau dia habis belajar tu, kalau dia kata dia tak ada kerja, saya rasa agak pelik lah. Sebab di Malaysia ni memang ramai, saya tak nak fikir, memang ramai industri memang memerlukan orang kata belia-belia untuk bekerja lah, terutama tempat saya dan tempat lain pun rasa saya ramai yang memerlukan. Jadi peluang tu memang ada lah bagi saya untuk belia-belia tu, dan dia boleh untuk peluang juga. Tempat saya dulu, tempat Rekma dulu pun memang saya dulu
masa saya baru-baru saya buka rekreasi tempat tu pun, untuk pengetahuan pun memang memang saya bukan ambil daripada student atau apa, memang saya ambil dari betul-betul memang the zero recreation. Memang saya ambil dari kampung-kampung, belia-belia kampung yang mana dia orang tengok cara tu dia berminat. Berminat dan dia bekerja di tempat saya, dan saya juga jenis tak ada bila dah betul-betul dah mahir, dah kira dia orang tu dah macam, bagi saya dah macam dia boleh kendalikan sendiri, dah boleh jadi ini. Itu sebab ramai yang tempat saya ni walaupun tak menetap dengan saya, bekerja dengan saya, tapi dia keluar pada bidang, dia keluar daripada tempat saya, dia dapat apa ni orang kata peluang-peluang yang bagus lah, yang mana kerjaya rekreasi ni dia boleh pergi mana-mana yang dia minat dan lebih nak mendalam lagi lah. Itu bagi saya punya pandangan lah je. Okey, baik. Terima kasih Abang Hassan. Ya, Saudara Abai, macam mana pula pendapat Saudara Abai dalam berkenaan belia-belia ni nak mencubakan diri dalam bidang rekreasi ni, dalam menjadikan satu peluang kerjaya dalam industri? Cerita sikit. Kalau dari saya nampak satu je. Belia ni dia kena pergi ke tempat rekreasi. Maksudnya di taman sekarang dah makin banyak. Jadi dia kena ke tempat rekreasi. Contohnya kalau dia minat berkayak, dia kena cari di mana lokalan dia tu, atau lokasi berdekatan dengan dia kena pergi lah. Jadi dari situlah dia bermula. Maksudnya hari ni mungkin zaman kan mereka menunggu tak boleh mereka kena ke arah. Macam contoh kalau di Johor Bahru ni dia kena jadi Permas Jaya kan, ada aktif orang berkayak. Kalau climbing ni saya rasa tidak ada masalah dari itu dia nak. Sama juga kalau nak ke gunung ni dia kena kaki gunung ke. Sekarang ni banyak lah kita tengok runner kan. So, kalau Johor Bahru kata banyak lari waktu malam dan sebagainya. Saya rasa hari ni kalau dia pergi ke sana, dia ni lah, tapi pandemik ni mungkin tak boleh. Jadi kita macam saya dulu, saya datang barulah kita kenal dan sebagainya. Universiti saya dulu, yang bahasan kata banyak orang dengan persatuan dan sebagainya. Ya, okey, baik. Terima kasih Cik Abai. Okey, seterusnya Mr. Boy. Mr. Boy pula. Tadi Sir Boy ni Mr. Boy pula. Bagaimana pendapat Sir Boy dalam belia-belia ni? Macam mana pula cerita dia? Okey. Kita dah dengar daripada Abang Hassan, daripada Abai, kisah giliran saya pula. Okey, belia-belia sebenarnya macam mana dia nak join sebenarnya. Okey, kalau dulu dia kena pergi pejabat belia terhampir, dia kena pergi jabatan belia, dia kena buat connection, dia kena berkenalan dengan pegawai. Okey, sekarang sebab semuanya di hujung jari. Ya, betul. Semuanya di hujung jari, just dia kena tengok FB persatuan dia, sebab kita orang kata daripada pihak persatuan, daripada pihak jabatan pejabat belia sentiasa update segala program untuk para belia. Okey, jadi biasalah kalau kita nak join, nak orang kata nak menjadikan benda ni rekreasi, nak jadikan dia sebagai satu kerjaya kita memerlukan ilmu dulu. Ya, jadi daripada situlah titik bermulanya, sebab saya didisiplinkan boleh dikatakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor, dan kemudian dibawa ke peringkat atasan Kementerian Belia dan Sukan yang mendisiplinkan hidup saya. Bukan nak cakap dulu saya tak disiplin, cuma nakal sedikit, itu saja. Ya. Okay, jadi biasalah remaja kan. Betul. Sekarang ni pun saya masih lagi remaja. Okay, jadi orang kata peluang-peluang yang ada, apa yang saya boleh kongsikan di sini. Okay, contoh, sebab saya bila saya dengan Skytrack, saya banyak buat interview. Bila buat interview, saya akan check resume, saya akan tengok ada outright.
Saya akan tanya siapa jurulatih, masih ingat tak apa belajar. Biasanya orang-orang yang macam ini saya akan bagi priority. Even orang kata kalau dia nak buat pelajar-pelajar sekarang ni pun bila dia datang untuk buat internship, buat practical, sebenarnya dia orang dah ada aurat 1, aurat 2. Jadi mereka ni semua adalah priority untuk industri. Jadi kita akan terus ambil dia orang. Sebab untuk yang lain-lain kita akan akan ajar, akan polish di tempat kerja. Tapi apa yang Aurat lakukan untuk mereka dah sangat baik untuk industri. Jadi sebenarnya belia-belia ni kena ambil peluang. Sebab dah terbukti berjaya dalam rekreasi adalah sangat baik. Okey, baik. Terima kasih Seboy. Okey, macam mana yang kita tahu apa rasanya apa perbezaan apa kita punya generasi Y, generasi Z kan. Okey, macam apa kita dulu rasanya kita faham apa even saya sendiri pun apa daripada dulu bermula dengan apa minat, terasa minat, kemudian kita mencari. Macam dulu kita ada rakam muda. So kita berterima kasih kepada pihak KBS dan JBS sebab mewujudkan rakam muda ni. Sebab saya rasa dengan rakam muda ni lah kita kenal dunia rekreasi ni. Kita kenal apa itu Aurat dan sini. Okey. Dan even macam saya sendiri pun background saya bukan rekreasi sebenarnya. Saya background dalam accounting. Saya belajar accounting dengan ekonomi. Tapi atas dasar minat, so saya pun teruskan dalam bidang rekreasi. Tapi saya ada add in sikit sebab saya berminat dalam bidang teater. Sebab tu jangan kata apa pakai tengkolok ni. Saja lama tak berteater orang kata kan. Teater bangsawan dulu. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada Abang Hassan. Kita patah balik ke Abang Hassan balik. Apa pendapat Abang Hassan berkenaan dengan apa kalau kita belia-belia sekarang ni nak cemburkan apa kejayaan dalam bidang rekreasi ni? Adakah apa lebih baik untuk mengetahui serba sedikit berkenaan rekreasi, kemudian baru kita apa dia fokus kepada pengkhususan, iaitu contoh apa kalau dia minat apa air ataupun air, dia akan apa ke bahagian bidang air. Kalau dia minat apa darat, dia minat survival, dia pergi ke survival. Kalau dia minat ni, dia akan minat apa highrope, dia akan minat highrope. Dia akan ke highrope lah. So apa pendapat panel-panel sekalian? So kita bermula dengan Abang Hassan dulu. Silakan Abang Hassan. Abang Hassan minta unmute. Okey, baik. Okey. Boleh. Okey, pada pandangan saya lah, memang betul apa yang Ustaz Zaman cakap tadi. Satu bidang dalam rekreasi ni memang kalau kita tengok, kalau bukan tak main pun, kita tengok aja dah datang dah dia punya keseronokan. Kita tak main pun, kita tengok orang main, kita tengok orang buat, kita tengok memang dah seronok dah. Makin yang tengok tu adalah orang kata remaja, ataupun memang dah ke arah orang kata dah ke arah nak bekerja lah, orang kata kan. Dia akan rasa tak kira lah apa-apa, kita akan rasa seronok. Jadi memang betul apa yang kita kena buat, sekiranya satu individu tu meminat satu perkara tu, dia kena macam mana orang kata, dia memang kena pelajari lah. Dia tak boleh orang kata terus ni. Tapi bagi saya kalau dia tengok pun, kalau dia tengok macam saya cakap tadi, kalau dia tengok pun semua dia nak. Bukan kita boleh kata engkau main kayak, engkau main tak. Dia kalau dia tengok pun memang kalau dia nampak wall, dia nak main ke wall, semua dah ada. Cuma kita sebagai bagi untuk bidang rekreasi ni pula, dia kadang-kadang dia tak boleh ke arah satu bidang saja. Walaupun memang di Malaysia ni ada gym wall climbing saja, ada kayak. Kalau kayak dia dras air dras kan. Kalau yang main kayak macam kami ni, macam saya ni di pusat rekreasi air ni, kami jenis berkayak leisure. Maknanya orang kata nak main kayak, rasa minat main kayak, kita turun kita main kayak. Nak rasa dia punya tu. Okey. Jadi satu perkara yang belia tu harus ataupun individu tu tahu ni, dia kena, kalau boleh bagi pandangan saya lah, dia kena belajar semua.
dia belajar semua. Kalau di tempat saya tu memang siapa yang datang ke tempat saya tu memang saya bagi belajar semua. Baik tali tinggi, baik air, baik orang kata darat, memang saya akan belajar ke sini. Dan lepas tu kalau dia rasa minat, saya rasa baru dah dia boleh ambil high level. Tapi macam kami ni jurulatih rekreasi ni, memang kita jurulatih rekreasi ni memang kita semua kena tahu. Bukan kita tahu satu bidang saja, kita kena semua tahu. Tapi kalau orang yang minat ke arah ni, dia memang semua kena tahu. Tapi kalau dia nak lebih keputusan, dia kena lebih ambil lagi lah supaya benda ni ambil lagi supaya dia lebih memahami. Sebab rekreasi ni nampak seronok, tapi yelah, kan saya selalu cakap, kalau saya buat kursus saya selalu cakap sebenarnya saya menyesal jadi jurulatih sebab jurulatih ni satu tugas, dan jurulatih rekreasi ni kalau kita nak jadi seorang penggiat atau jurulatih rekreasi, dia punya risiko dia terlalu tinggi. Dia kena betul-betul orang yang betul bukan tak boleh ambil sambil lewa. Saya juga berterima kasih kepada guru saya, jurulatih saya, Presiden Persatuan Jurulatih Encik Nurijam. Dan saya memanglah siapa yang rasa saya lah, kalau nak betul-betul nak berkecimpung dalam rekreasi ni, dia kena ambil Aurek. Sebab Aurek tu seperti mana saudara Boy cakap tadi, dia sebenarnya kita ni nampak benda seronok, tapi bila dia ajar tentang orang kata kita punya, saya itu juga betul cakap Boy tu, saya kenal diri saya setelah saya masuk rekreasi. Dan saya apa yang berlaku dalam rekreasi tu mematangkan saya. Terutama saya buat bidang rekreasi ni, sepanjang saya di Rekma, saya 2005 sampai sekarang, risiko tu ada. Memang ada dan pernah berlaku. Pernah ni, tapi saya tak tahu. Apa-apa berlaku pun saya dalam situasi saya tak panik. Saya relax. Saya bukan kata saya relax, tak ada ambil tindakan. Saya menghadapi perkara itu dengan mudah. Kemungkinan dalam Aurek 1, Aurek 2 dan Aurek 3 jurulatih dan tertinggi itu mengajar saya, mengajar mungkin di kalangan kita ni jurulatih, mengajar kita menghadapi perkara-perkara yang memang orang kata dah tahu, tapi kita tu luar jangka, dengan suasana, dengan environment alam, individu tu sendiri punya kecuaian. Itu bagi saya, dia kena ambil satu, setelah dia ambil kasih tu, kalau dia minat satu perkara tu, dia kena ambil bidang pengurusan dan dia kena banyak belajar. Sebab rekreasi ni bukan diajar dalam tengok buku saja, dia dari segi pengalaman tu boleh mematangkan seorang tu lah. Itu daripada pandangan saya lah, Cik Salman. Okey, teman. Kalau ikut pendapat Abang Hassan daripada Cik Muhammad Hamdan NJ, macam mana nak siap satu pusat edukasi berserta dengan camp dan berapa kos yang diperlukan? Masa dia? Okey, ikut pendapat Abang Hassan, ataupun mungkin dia tanya pengalaman Abang Hassan sendirilah. Macam mana nak siap satu pusat edukasi ataupun campsite lah, okey, dan agak-agak berapa kos yang diperlukan? Okey. Mungkin kalau saya cerita dengan orang tempat saya set up mungkin orang agak tak percaya dengan apa yang saya buat, sehingga saya ni, Rekma ni mungkin jadi satu tempat pusat rekreasi yang saya rasa semua orang satu Malaysia ni kenal tempat Rekma tu. Utamanya yang orang akan kata saya ni memang orang kata paling murah lah kalau berrekreasi di tempat saya ni. Tapi bukan itu sebenarnya sebab itu sebenarnya itu dulu itu saya cerita tu, itu dulu. Bukan sebab dulu tempat saya cakap dari permulaan tadi, tempat saya tu dulu memang tempat bukan tempat tumpuan orang. Memang orang kata tempat jin bertendang lah. Memang tak ada orang. Kan sebab orang bertendang apa semua, dan dengan ni sebenarnya saya ada visi saya sebenarnya, saya ada maklumkan tadi peringkat awal,
kalau kita nak main aktiviti tu semua kena masuk kesatuan. Kita dapat main aktiviti semua. Tapi saya mungkin dah tercapai yang mana saya nak orang datang tempat saya, dia tak kira nak masuk kesatuan, dia dah boleh main. Tapi mungkin dengan harga-harga yang saya bagi tu mungkin luar apa ni orang kata memang tak sepatutnya. Itu dulu lah. Saya tak boleh nak terlalu tinggi sangat sebab saya dah cakap tadi, saya punya niat saya orang datang sebenarnya dia nak rasa je, tak main rasa, nak main kayak, dia nak rasa main kayak. Kalau saya cak terlalu tinggi sangat, benda tu mungkin objektif saya tak sampai. Itu sebenarnya pada peringkat awalnya, saya nak orang datang macam kita nak main bola lah, boleh tak bola okey boleh main, macam tu. Tapi saya punya ni nak main kayak, jadi saya punya dua tu. Dan kebetulan juga dulu kan saya banyak disokong jabatan belia lah, beri sokongan, beri peralatan. Itu sebab saya tak boleh mengenai harga yang terlalu tinggi. Dan saya punya niat pun sebenarnya kalau saya buat harga tu dah lari lah apa yang saya punya niat sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya ingatkan benda tu sebagai satu ni, tapi benda tu saya cakap tadi dah jadi tumpuan orang, dah ramai datang apa semua. Dan itu nak set up satu perkara tu sebenarnya di situ juga kita sebagai seorang, dia kata ini bila kita berkecimpung dalam satu bisnes ni, sebenarnya dia kena minat. Dia kalau bila kita minat, dan dalam rekreasi ni, rekreasi saja kita boleh tahu dia punya rekreasi tu luas. Dia luas. Macam saya lah, saya peringkat awalnya saya main kayak. Lepas tu saya main kayak, saya letak saya punya satu yang lain pula, saya wujudkan satu aktiviti wall climbing. Saya wujudkan situ supaya benda tu sebenarnya kita kalau buka satu bisnes ni pada yang nak buka bisnes untuk aktiviti rekreasi lah macam tempat saya ni, kita kena orang kata kita kena pelbagaikan aktiviti. Bukan kalau kita datang kita kat Tasik, kita tak main air, main apa ni, main kayak, main paddle boat, main apa tak. Kita kena, kalau ada ruang darat tu kita kena ada pelbagaikan di darat. Kalau benda tempat tu luar, pelbagaikan di udara lagi bagus. Tapi jarang ada aktiviti yang Tasik dan kawasan yang luas di darat. Tapi kita kena wujudkan supaya orang sebenarnya satu perkara ni dia sebenarnya, kan saya kata tadi, kalau masyarakat ni dia akan dia nak main semua sebenarnya. Dia nak buat kayak, nak main kayak, nak main itu. Tapi kalau kita buat kayak saja, kemungkinan kita punya bisnes tu mungkin dia tak akan naik lah. Dia akan ini sebab kita buat satu bidang saja. Jadi dia kena pelbagai, dan rekreasi pelbagai. Dia boleh berbasikal, MTB, walaupun tempat kecil kita boleh buat. Apa yang ada boleh menyeronokkan. Dan saya juga saya ambil konsep. Konsep saya ambil, saya akan, kalau saya ambil, kita kena anggap masa sekarang ni family berrekreasi sekarang ni. Macam dulu banyak belia. Sekarang ni family bawa ni kebetulan itu yang bila family bawa ni, kita kena adakan daripada orang mak bapak sampai le anak, kita kena adakan aktiviti supaya dia orang datang tempat tu, dia akan menarik. Itulah. Dan dari segi kos dia sebenarnya bagi saya dulu, saya buat apa yang saya ada dulu. Lain-lain kita ni yang memang kita kena buat benda yang ada dulu. Apa ada model besar tu dan cerita lah, bukan macam tu lah maksud dia kan. Kita apa yang kita ada dulu, tapi walaupun kita ada katakan tak banyak pun, tapi sebenarnya rekreasi ni dia boleh orang kata kita boleh cipta lah. Kalau orang betul-betul dia minat, dia akan cipta, dia akan create something untuk dia buat aktiviti lain. Betul. Dia Apa minat, macam betul. Macam dalam kata apa? Kita punya satu tagline lah dalam rekreasi, ikut KTM kan, keadaan, tempat dan masa. Betul tak Mazan? Betul. Okey. Next, Cik Abai pula. Okey, apa pendapat Cik Abai yang berkenaan dengan ni lah, belia-belia yang berminat ni, sama ada tahu perkenaan rekreasi ni terlebih dahulu ataupun buat pengkhususan terus. Macam mana pendapat Cik Abai pula? Dia kena develop minat lah macam tu kan. Kalau hari ni dia tak minat, macam mana dia nak bersama? Itu yang jadi kadang-kadang kalau kita tengok kan, naik gunung. Siapa, cuba beritahu saya sekarang, siapa yang naik gunung tak penat? Contohnya begitu.
kan. Siapa yang naik kayak tak basah. Ya. Contohnya yang kita tengok sekarang ni, kalau tak nak basah tak boleh berkayak lah. Dia sebenarnya bermula daripada minat, kan. Saya setuju juga macam kata Abang Hassan tadi tu. Cuma hari ni kalau dia tak minat, dia jumpalah dewa ke ataupun pencipta, apa pengangkat punya pengasas sekalipun, dia tetap tidak boleh jadi berkecimpung dalam rekreasi tu. Tapi hari ni kalau kita lihat, kalau beliau tu sendiri dia datang, tapi cuma dia datang dengan kawan lah. Dia datang dengan kawan tu, kawan dia tak main, dia tak main lah. Lepas tu kalau hari ni kita tanya kos, saya dulu, contohnya macam saya sendiri, bila saya pergi tu kosnya tinggi. Tapi macam mana saya nak dapatkan? Saya cuba cari jalan. Contohnya macam saya nak pergi satu kursus survival kan, dengan kos yang tinggi. Walaupun kos survival kita nampak dia murah, tapi dia sebenarnya mahal dia sebab ada dalam tu dengan kos wilderness dan sebagainya, dia tinggi. Jadi apa yang saya buat? Saya jadi volunteer dulu. Daripada volunteer tu kita belajar lah sikit-sikit. Rasanya penganjur macam Abang Hassan sendiri kan. Saya ingat dulu saya nak belajar climbing. Ada satu lah, saya minta dia harness. Dia nak suruh saya jadi jurulatih, tapi dia tak mampu untuk bayar saya dengan kos yang tinggi. Jadi dia bayar saya dengan harness. Saya minta harness second. Saya rasa boy ingat dia. Saya tak ingat, saya tak tahulah. Kan? Dan sampai hari ni harness tu saya simpan, dan harness tu saya gunakan untuk pembelajaran. So kalau kita tengok belia hari ni kalau anda nak beli yang baru, berkemungkinan tidak. Tapi hari ni why not? Jadi volunteer, mungkin upahnya adalah beraktiviti ataupun peralatan tu sendiri. Betul. Saya. Tapi hari ni dah senang. Kalau kita tengok sahabat kita yang di Beko kan, ni promote sikit ni. Dia dapat sistem. Kalau kita di Beko dulu, kalau kita tanya scrambler dia bukan scrambler yang sebenar. Dia adalah cup freak macam itulah, yang dimodify dan sebagainya. Tapi hari ni bila dia dah boleh buat satu package dengan safety dan sebagainya, saya rasa tak ada masalah untuk dia pergi lebih jauh. Itu pada saya lah. Gitu. Dan boy sendiri pun boy, ingat dulu boy, kita dengan macam-macam jenis harness kita pakai boy. Sanggup kita bulang-alik Melaka Johor boy. Kita cari peralatan boy untuk ni. Saya ingat lagi, itu bagaimana kita nak berkembang lah. So hari ni kalau dia orang rekreasi, dia tidak berani untuk berkorban, so anda baik jadi followers lah pada saya lah kan. Macam tu lah Man. Tu apa boy macam mana tak pasti. Daripada saya itulah, dia kena ada minat. Okey. Ya, betul kena ada minat. Kalau tak ada minat, memang tak boleh buat apa lah cerita dia. Okey, macam mana pula dengan Sir Boy? Okey, apa kata kita minta Sir Boy apa cerita berkenaan dengan beliau tadi, dan sambil tu menjawab soalan ni. Adakah seseorang boleh berjaya di mana kejayaannya hanya dalam servis outdoor di Malaysia? Sebab macam mana atas ni? Nak Abang Hassan jawab ke nak saya jawab? Siapa-siapa boleh jawab, Puan jawab lah. Lama sangat. Saya ulang balik kan soalan ni. Adakah seorang daripada Encik Rahman Rafiq, adakah seorang boleh berjaya di mana kejayaannya dengan hanya di dalam servis outdoor di Malaysia? Soalan dua, apa cabaran? Ni Prima punya SU. Betul. Apa cabaran yang operator atau semua panel lalui apabila ada demand minta diskaun atau pertombahan? Ni hilang pula. Dengar tak? Dengar boy, dengar. Okey. Mungkin saya memang tak dengar kita. Okey, tak apa. Okey, saya jawab dalam soalan yang pertama tu. Adakah seorang boleh berjaya di mana kejayaannya dengan hanya dalam servis?
Okey, pengalaman saya sendiri, Ke Abai yang nak hmm, jawab? Ke Abang Hassan ke? Boleh, tak ada masalah. okey. Boy jawab, Tak apa, boy. saya jawab dulu pun boleh juga. Kita gila-gila jawab. Okey, saya sebab Sebab yang ni sekarang ni masing-masing pada saya dekat soalan ni ada setiap orang saya ada punya pengalaman. skrin boy dah menghilang. Yang lain dia tak terima saya kan? Tak terima. Mat, boy terus je, boy. Boy terus je. Oh, okey. Okey, jadi Mat, kita Mat. saya rasa soalan ni kita boleh gila-gila jawab. Soalan nombor 1 ni. Okey. Okey. Saya personally semua orang tahu saya dah berkahwin. Anak saya yang sulung umur 17 tahun. Seseorang boleh berjaya Boy. sebagai servis orang kata outdoor operator. Yes, seseorang boleh berjaya sebagai seorang orang kata full time outdoor operator. Tak ada masalah. Saya membesarkan anak-anak saya dengan duit outdoor. Saya harap saya punya jawapan tu dapat diterima. Okey, soalan nombor 2, apa cabaran yang operator atau semua panel lalui apabila ada demand minta diskaun atau potongan harga yang sangat tak masuk munasabah? Macam mana anda atasinya? Okey, ada pada saya benda ni contoh, saya ambil contoh seorang operator camp. Camp dia ada komplit, dia ada kayak. Kita ambil contoh Abang Hassan ya. Minta maaf Abang Hassan. Okey, ya. Okay. Dia ada komplit, dia ada kayak, dia ada campsite, dia ada aktiviti lain. Komplit, orang kata komplit package dia pergi camp. So, kita sebenarnya kalau contoh macam Abang Hassan, dia akan kurangkan harga, tak ada masalah sebab dia dah ada. Tapi kalau untuk orang lain pula, kita macam mana cara kita mengatasinya. Okey, kalau zaman dulu kita jenis orang kata bila mengajar, kita sharing, kita akan bagi semua. Contoh bayar RM10, kita bagi nilai pembelajaran hingga ke RM100. Okey, tetapi pada zaman ni terpulang pada panel tu sendiri, terpulang pada jurati tu sendiri. Kita boleh limitkan setakat mana pembelajaran tu kerana kita boleh lanjutkan ke level seterusnya, ke kursus lain. Itu cara dia lah. Okay, contoh kalau harga yang tak masuk munasabah ni, kadang-kadang kalau kita nak kurangkan aktiviti pun tak baik. Okay, tapi kita cuba berikan kita terangkan pada bakal pelanggan kita kos ni sebenarnya untuk apa, dia cover apa, dia berapa nilai seorang jurulatih, berapa nilai ilmu yang akan disampaikan. Itu pada pendapat saya. Kalau pada pendapat Abang Hassan pula macam mana? Mike. Okey. Pada pendapat saya tentang harga ni seperti mana betul lah saudara ni kata, saudara boy kata tentang harga ni dia sebenarnya berpandu juga kepada macam operator lah. Macam kan saya kata tempat saya ni mungkin orang akan banyak yang akan, ketika itu saya kata tadi tentang kita punya kita dapat dulu dari mana. Maknanya saya keluarkan bajet saya keluarkan saya punya ni datang dari mana. Dan lagi saya punya daripada satu operator sendiri dah. Kemungkinan kalau cara saya mungkin ada yang setengah-setengah yang agak tak puas hati dengan harga-harga macam ni. Dia sebenarnya berpandu pada kita tentang servis lah saya cakap tadi. Kalau servis kita seperti cara saya cakap tadi, kalau harga tu mahal mungkin dia termasuk insurans, dia termasuk ini, dia termasuk sini, pelbagai. Itu mungkin dari segi itulah yang menyebabkan dia itu. Itu saya punya ni lah kalau pandangan saya lah gitu. Okey, baik. Abang Hassan. Okey, so rasanya kita dah menjawab beberapa soalan dalam ni. Okey, untuk malam ni, okey dah pukul 10. Kita take file dulu boleh kot? Kita take file dulu. Kita take file dulu. Kita serahkan kepada Abang Nurlah untuk teruskan acara malam ni. Kita take file dulu.
Dia delay lambat sikit Facebook. Kita serang benda dulu kan aku cakap dia. Dia delay beberapa second. Mat kena off Man. Okey, terima kasih Man. Tiba-tiba dia bagi kat saya pula dah. Okey, so alhamdulillah kita okey je. So kita dapat bersama dengan Boy, kita dapat nama Hassan, kita dapat dengan Abai. Sementara Syazman memperbetulkan dia punya line. Saya nak share sesuatu yang telah diberi oleh apa nama Syazman kepada kita semua dengan sedikit slide yang disediakan oleh beliau mengenai apa yang telah dibuat oleh kawan-kawan kita semasa di dalam pandemik, dalam keadaan pandemik. Saya rasa kita boleh nampak semua di sini. Saya rasa boleh nampak kan? Boleh nampak tak? Apa nampak kan? Okay. Kalau kita tengok sini, ini daripada Angah Syuk lah. Daripada Angah Syuk yang seorang juru latih kita juga. Dia sempat bagi sikit saja di sini. Saya tak boleh share penuh. Sebab saya tak boleh nampak. Dia daripada Maverick Trainers. Dia dengan dia punya wife. And then selepas tu, okey Jaman. Okey. Okey, sambung terus. Okey. Macam ni, okey. Semasa pandemik ni, okey, kita dah tahu memang kita semua efek. Lebih-lebih lagi industri pelancongan, industri rekreasi memang terkesan sangat-sangat. Jadi apa yang anda penonton-penonton semua tengok di skrin sekarang ni adalah contoh kami yang dalam bidang rekreasi, penggiat rekreasi dan industri rekreasi ni, walaupun kita tak boleh jalankan aktiviti rekreasi, tak boleh teruskan program-program dalam bidang rekreasi, tapi demi kelangsungan hidup, demi ikhtiar hidup, kelangsungan hidup, kita ada cara lain untuk kita teruskan hidup walaupun tidak melalui bidang rekreasi. Contoh yang saya bagi dekat sini adalah seseorang jurulatih PJRM, iaitu Angah Syuk, yang telah memulakan bisnes laksa Johor beliau bersama dengan isteri. So anda boleh lihat laksa Johor beliau yang telah mendapat tempat di peminat beliau di sekitar Semenyih dan sekitar kawasan Semenyih lah, sebab beliau tinggal di Semenyih. So mungkin lepas ni siapa yang duduk dekat Semenyih tu bolehlah nak try order rasa laksa Johor macam mana. Kebetulan pula malam ni panel kita dua orang pula daripada Johor. InsyaAllah kalau boleh lepas kita dah habis pandemik boleh hantar negeri, boleh kot kita pergi sembang-sembang rekreasi dekat tempat Angah sambil rasa laksa Johor. Bolehlah kita minta orang Johor komen macam mana laksa Johor kan. Okey. Bantulah next screen. Okey, untuk screen terusnya adalah QQ Popsicle. Ini juga adalah seorang jurulatih PJM iaitu Encik Syahril Hassan, atau lebih dikenali dengan nama manjanya AL. Nama manjanya AL. Dalam musim pandemik ni beliau telah menceburkan diri dalam bidang membuat aiskrim, menjual aiskrim. Beliau membuat sendiri. Ikutkan petang tadi saya ada menelefon dengan beliau bertanyakan khabar beliau dan juga bertanyakan mengenai proses untuk buat aiskrim apa semua, tapi sebab kawasan yang beliau tinggal line tak berapa okey, kita tak dapat nak meng-livekan AL pada malam ini. So kawasan Johor boleh kontak dengan AL, boleh tengok dia punya SB pages dia tu. Mungkin dekat dengan Abai kot. Kau macam mana? Kau pernah rasa dia punya skin dia? Macam mana? Komen sikit. 50 km
Tapi dia selalu juga datang ke sini. Tapi dia boleh je delivery on. Fighter dia boleh je. Satu Malaysia dia boleh on. Cantik. Yang penting kita fight. Kita jangan kata apa hanya berpeluk tubuh tanpa buat apa-apa kan. Kita fight. Sebab rasanya kita dalam bidang edukasi ni kebanyakan kita belajar survival. So dalam keadaan pandemik yang tak berapa okey ni, kita pun kena mengaplikasikan proses kelangsungan dan proses ikhtiar hidup tu untuk kita meneruskan kehidupan kita. Betul tak boy? Betul. Kita kena buat apa saja untuk meneruskan kelangsungan hidup. Betul tak, Abang San? Pas. Betul boy. Saya pun sekarang pun tengah buat promosi kuih-kuih. Saya ada pakai pisang, brownie. Saya just tambah. Saya just nak tambah pasal. Mungkin sebab macam saya terlibat dengan satu lagi dia actually apa nak panggil action learning. Kalau kita tengok kan dia, kalau untuk di Malaysia ni saya punya situ lah, William kalau kita tengok dia sendiri disebabkan cost tu global. Tapi hari ni saya lihat apa yang berlaku sepanjang pandemik 2 tahun ni, dia panggil apa, semaksimum mungkin dia menggunakan online, webinar dan sebagainya. Kalau kita tengok Cik Dola sendiri Cik Dola sendiri Aquaptra, dia maksimum. So, hari ni saya rasa sepatutnya boleh survive, boleh teruskan dan sebagainya lah. Tapi mungkin untuk mendapat keuntungan tu tidak tak secara keberuntungan tu lah. Kita tak boleh nak cakap juga. Hari ni kalau kita tengok macam Cik Dola sendiri, dia lah dua-dua ni kita je lah, kita tak kawan dia. Cik Dola dia tak ajar streaming dalam online. Macam kita tengok global kan, dia dan kalau kita dengan kita tak nampak itu daripada saya lah. Okey. Itulah. Itu sebenarnya yang pasal berkenaan dengan ni adalah mungkin salah satu soalan yang saya nak tanya dengan panel-panel lah berkenaan cabaran menghadapi pandemik ni. Jadi cara tidak langsung sambil kita disimbang, kita dah dapat tahu macam mana orang edukasi kita yang sebelum ni terlibat dalam industri yang tetapi dalam bila pandemik telah tertutup sikit lah periuk nasi kita tu, tapi kita dapat memikirkan cara yang lain yang membolehkan kita untuk meneruskan kehidupan kita. Dan yang contoh yang saya bagi tadi bukannya hanya 2 contoh, tetapi ramai lagi yang di luar sana. Ramai lagi di sana. Contoh Cik Harry Boster dia buka kedai Cakotio, air katira kalau tak silap saya. Kemudian Cik Samsul daripada Sam Adventure dia buat air soya. Kemudian ada ramai lagi lah. Jadi apa yang penting kita hadapi cabaran yang kita terpaksa hadapi sekarang ni dengan boleh katakan cabaran yang betul-betul mencabar diri kita dan diri masyarakat di sekeliling kita sekarang ni. Okey. Okey, boleh kot saya nak okey, ada soalan daripada Encik Syam. Okey, soalannya, dalam pemahaman saya, ramai yang berminat dalam industri latihan dan edukasi sejak kebelakangan ini, tetapi ramai pemain industri baru yang tidak memahami konsep pemasaran, pengurusan risiko dan penyelenggaraan kewangan syarikat. Adakah pendekatan atau latihan asas yang disediakan secara khusus dari badan-badan secara efisien kepada mereka supaya mereka dapat stabil dan dalam industri dan berdaya saing? Okey, ada siapa-siapa panel yang nak tolong jawab soalan ni? Kita buka floor, kita open floor. Kalau nak ikut lama, orang lama, baik bagi pendabasan yang jawab ni. Okey. Okey.
Okey, kita kena betul-betul faham dia punya ayat ni, panjang ayat dia ni. Sebab saya pakai ni saya tak berapa ni, dia kata tuan terang balik Man. Mata tak nampak ah, maklumlah. Okey macam ni. Okey macam ni Faizal, tak apa. Okey, apa pemain industri apa baru tidak memahami konsep apa pemasaran, marketing, pengurusan risiko dan penyelenggaraan kewangan syarikat. Macam kata apa accounting dia tak berapa okeylah. Adakah pendekatan ataupun latihan asas yang disediakan secara khusus kepada badan-badan apa lainlah secara efisien untuk membantu mereka stabil ataupun berdaya saing? Macam contoh kata apa, okey, apa kita buka company, kita yang run semua, tapi kita tak ambil apa kata apa account tu kita buat tak berapa okey sangat, tapi dan pada masa yang sama kita tak ambil apa tak guna sistem account yang betul, ataupun kita tak apa upah orang lain untuk buat account untuk syarikat kita. Macam itulah. So macam mana nak nampak bagi elok ke ataupun kita upah ke macam mana ke? Tu je. Abang Hassan ni macam mana? Okey, terima kasih Syam. Okey, saya tak, bagi pandangan saya apa yang saya Syam katakan tu saya rasa memang betul. Memang sekarang punya masa kemungkinan banyaklah dia orang moh kepada kemahiran, moh kepada apa ni saya cakap tadi, moh pada kemahiran, dia tak moh pada pengurusan. Meritokrasi sebenarnya memang pengurusan, kalau yang buka company yang pengurusan memang kita memang betul kena pergi belajar sebenarnya ni benda ni. Saya tak nafikan, termasuk dengan diri saya juga. Kalau banyak aktiviti, banyak kita akan ketinggalan. Maksud saya dari segi pengurusan akan agak kalau tak betul-betul memang walaupun kita ada program, walaupun kita ada ada apa ni orang kata banyak masuklah, banyak orang buat aktiviti, banyak apa, tapi kalau tak ada pengurusan yang betul, dia memang efek juga. Saya tak nafikan, termasuk diri saya juga, memang efek juga sehingga kita kadang-kadang terleka dengan pengurusan kita. Macam saya memang saya terpaksa lantik satu konsultan lah untuk nak jadikan benda tu lebih, orang kata lebih bagus lah. Sebab kat sini memang tak dinafikan. Dan sekarang memang dipandang jadi masuk. Tapi pengurusan daripada ini memang penting. Sebab apa saya pendapat saya memang kalau boleh bagi pihak kita sebagai saya usulkanlah apa yang saya cakap tu, dari kita sebagai yang buat mobil ni mesti ada untuk pengurusan juga ni, pengurusan kewangan, pengurusan ni juga. Marketing apa semua tu lah katakan. Tapi makin zaman sekarang ni kan, itu memang perlu lah, ni memang perlu, bagi saya memang perlu. Yalah, sebab apa kadang-kadang kita apa mungkinlah apa ada company yang kata apa program non-stop. Bisnes duk masuk apa kata apa orang kata bila bisnes apa program non-stop, tapi bila akhir bulan kita tengok akaun tak ada duit. Di mana? Lebih kurang macam tu lah kan. Ada siapa-siapa lagi panel yang nak komen berkenaan ni? Siapa? Ya, Abang Syam ni sepatutnya dia jawab dia Puan. Daripada saya apabila testing lah, bila dia kepada memanglah kalau kita lihat dan satu bahawa beliau tidak berpersatuan. Jadi kebanyakan yang kita lihat dia ni dari segi akademik tak bagus, tapi pengalaman dia yang membuatkan dia bagus. Jadi dia kena belajar lah benda tu. Dan saya rasa hari ni setiap manusia akan belajar apabila dia minat dan sebagainya kan. So mereka akan belajar. Macam tu Man. Rasanya Abang Syam terjawab kayaknya rasanya. Dia patutnya jawab ni. Tapi memang tak nafikan lah benda tu, memang kena ada satu kos untuk pengurusan dan inilah marketing. Ya, sebab sekarang betul. percaya kan ada macam dulu. Bang beda buat takkan tak pergi kos kan. Betul. Kalau nak upah saya boleh agak sebab saya memang background accounting. Apa Cik Boy ada nak tambah sikit lagi ke ataupun kita boleh move ke next ni? Okay, pada saya kita boleh move.
Okay, alright. Okay, ada satu lagi soalan daripada Cik Faizal Kadir. Otai apa? WFA kita. Semalam memang dahsyat lah dia. Okey, untuk perbincangan bersama, kerja dalam outdoor education ni lebih dilihat sebagai kerja based on hobby, bukan pekerjaan. Apakah cadangan atau pendapat para panel untuk melestarikan kejayaan outdoor education ni sebagai satu profession yang diiktiraf sebagaimana profession lain? Okey, boleh kita sebuah jawab kot soalan ni? Kita nak mengangkat apa kejayaan outdoor education sebagai satu profession yang diiktiraf macam profession lain. Contoh macam kalau kita sampai jadi engineer tu, bila dah sampai level tertinggi dia ada IR contoh. IR boy contoh. Tapi dalam edukasi ni tak ada lah lagi sampai tahap tu kan. So mungkin ada cadangan atau apa yang boleh diketengahkan. Silakan Syabwan. Okay. Terima kasih Cik Faizal Kadir. Soalan soalan memang padu. Okay. Sebenarnya betul. Seperti apa ni, sijil apa dia panggil, sijil kemahiran Malaysia, betul? SKM, sijil kemahiran Malaysia kot. SKM. Okey, betul. Dia sedang cuba untuk menaikkan sijil rekreasi. Lagi satu kita ambil contoh universiti UiTM, UEM, UPSI, College Teknologi Mara, kalau tak silap saya, College Poli Mara. Dia orang sedang menaikkan martabat diploma dia orang dalam bidang rekreasi, pengurusan rekreasi, pengurusan sukan. Itu akan membantu pada satu ketika nanti. Okey, pada saya, dia bukan jadi sebagai satu hobi. Okey, saya menggunakan semua sijil yang saya ada. Pada 2018, saya submit sijil-sijil saya ke Skytrack. Dan mereka terima saya dengan hati yang terbuka. Dan saya mendapat jawapan yang baik dengan menggunakan sijil yang ada tanpa menggunakan background education. Orang kata contoh SPM ke diploma ke degree, tanpa menggunakan itu semua, saya hanya tunjukkan apa yang saya ada dan pengalaman kerja saya. Jadi dekat situ apa nama dia, sijil rekreasi ni dia membantu. Dia sangat bernilai. Okey, ketika saya ada sejarah sikit ni. Ketika saya masuk Skytrack setelah 2 bulan 3 bulan tak silap saya berjumpa dengan Dr. Amin. Datuk Dr. Amin lah sekarang kan. Jadi saya jumpa dengan beliau, dia tanya baru saya. Yes, dia tanya saya satu perkara. Boy, kau pergi interview, kau bawa kau tunjuk sijil ke kau tunjuk education level? Saya tunjuk sijil saja bang. Dia kata okey, sebab aku nak tengok ke mana arah tuju sijil kita. Dan alhamdulillah, company seperti Skytrack, saya boleh banyak cakap, company seperti Skytrack, seperti Escape, mereka sangat melihat sijil apa yang kita dah buat selama ni. Dan insyaAllah pada satu ketika nanti, sijil kita akan boleh pergi lebih jauh. Itulah pada pendapat saya. Okey, itulah apa rasanya pendapat boy ni memang ditunggu-tunggu dan memang diinginkan oleh semua penggiat edukasi kita. Kejayaan edukasi ni diangkat. Abai, ada apa-apa yang nak ditambah? Silakan. Bila ada sijil pun, kadang-kadang kita praktikal juga. Kita dia ada sijil, dia tak praktikal. Itu yang kadang-kadang kita dapat, kita punya staff tak terkualiti. Betul. Sijil orang kita itu kita anchor, tak tahu. Mereka kita cakap, dan mereka terpaksa mereka cari kes saya jadi jahat. Abai, boleh ke depan sikit Abai kot? Kalau ke depan sikit, dengar sikit clear lagi. Saya curi kasut student untuk cantik. Dapatkan macam tu. Jadi dia kena cari sijil praktikal, barulah dia boleh kenal dengan Okay, alright. Okay, baik. So macam mana Abai cerita, kalau ada sijil apa tebal mana pun, tapi kalau masuk bab praktikal, kita tanya nak buat anchor pun tak boleh. Kita tanya crab, dia jawab figure of 8, memang tak boleh. Contoh lah kan, contoh. Okay.
Rasanya kita dah sampai ke penghujung. So saya ada soalan yang terakhir untuk ahli-ahli panel semua kita. Okey, sepanjang tuan-tuan berkecimpung dalam bidang edukasi kan, apa daripada mula sampai sekarang ni, apa sama ada waktu buat program ke ataupun di luar waktu program ataupun waktu anda sendiri beredukasi, apakah pengalaman ataupun situasi mana keadaan yang anda tak boleh lupakan sampai sekarang? Okey, kita mula dengan bahasan dulu. Otak lama. Silakan. Okey, maksud ni apa yang saya apa orang kata pengalaman saya lah ataupun yang tak dapat semasa ni dengan peserta ke ataupun sendiri-sendiri ke. Okey, macam ni yang itulah bagi saya ini pun yang ni orang kata boleh dirumuskan untuk saya untuk ni kan. Rumusan. Jadi saya sebenarnya orang kata pengalaman saya yang saya rasa saya sampai sekarang saya tak boleh lupa adalah saya punya sepanjang saya syarikat saya mengendalikan program bersama perkhidmatan ni, lapangan rekreasi ni, banyak aktiviti yang telah berlaku kan. Saya ada 3 kes yang memang orang kata tak boleh nak terfikir apa kita nak buat lah kan. Seperti pernah yang saya terus terang cakap pernah main flying fox jatuh, yang pernah main paintball kena mata, kena apa semua ni. Itu sebenarnya memang saya tak akan lupa, tapi kat situ juga mengajar saya tentang satu perkara yang kalau dalam rekreasi ni bukan perkara yang mudah. Kalau satu operator yang dia kena defend diri dia kena orang kata defend diri, defend syarikat untuk semua. Dan saya mengharapkanlah kalau boleh satu syarikat tu kalau boleh dia kena ada sijil pentaulihan untuk anak-anak buah dia atau apa ke, paling tidak pun sijil supaya perkara-perkara ni dapat defend. Kita tak nak satu perkara berlaku nanti satu Malaysia nanti tak boleh main kan. Maksudnya kat sini kalau tiba-tiba satu berlaku yang agak serius, contohnya main kayak ada yang lemas, jadi nanti semua aktiviti kayak semua tidak dibenarkan disebabkan satu perkara yang tak ini. Tapi bagi saya benda itu sebenarnya sebagai seorang operator macam saya sebagai mengendalikan syarikat, itulah pengalaman saya yang mana saya akan orang kata sentiasa bersedia sekiranya ada bersedia dengan apa yang akan datang, apa yang akan diambil, sebab benda ni adalah kerjaya saya dan masa depan saya. Jadi memang kita kena sentiasa ada perubahan dan selalu banyak orang kata kena banyak ni lah silap-silap buku-buku ataupun kita kena dokumentari, kita kena tengok apa yang boleh membantu kita lah sebagai seorang edukasi. Itu saja bagi saya. Okey, baik. Terima kasih Mas Hasan. Seterusnya Cik Abai, sambil inilah apa nasihat kepada belia-belia sekarang ni, macam mana apa nak yang baru nak mencuba ni. Nak mencuba apa dalam bidang edukasi, nak jadi macam operator ke, nak jadi guide gunung ke apa ke, lebih kurang macam tu lah. Ayat dia bukan apa yang kita mulakan, apa yang akan bagi kita takut dapat pengalaman. Saya tinggal ini kalau saya melakukan mungkin saya yang ini kerana minat dan perjalanan saya yang dikatakan orang yang membuatkan saya nak jadi hebat kita melalui proses
Okey, baik. Terima kasih sahabat. So, final but not least. Seboy kita. Apa cerita? Apa pandangan pengalaman ke dan sekali dengan ni lah nasihat belia-belia kita ni. Okey. Terima kasih. Abai tetap nak jadi hebat kena ada minat. Betul tak, Bai? Ya. Okey. Pengalaman yang saya pegang sampai sekarang, kita makan sama-sama, kita busuk sama-sama, kita wangi sama-sama. Dan orang kata pengalaman yang, sebab kita kerja sama dalam kita kerja bersama. Jadi kita buat apa-apa sama-sama, busuk ke wangi, tetap kita bersama. Itu kawan-kawan kita. Okey, kepada para belia, tak kira lah yang baru nak menceburi bidang rekreasi, baru terjebak, yang baru orang kata sebelah kaki dah masuk dalam bidang rekreasi, teruskan, go for it. Sebab saya dah buktikan pada semua. Abang Hassan dah buktikan, Abai dah buktikan, Syaiful Patil, Abang Encik Syazman, Encik Nurijam, ramai sekali industri player yang ada, jual dedikasi yang ada. Kita buat benda ni dan sebagai kita punya kerjaya dan periuk nasib. Kita dah buktikan. Tapi apa yang saya ingin nasihatkan, pandai-pandailah kita orang kata menjual diri kita supaya orang kenal kita. Kan, sebab kalau kita, saya minat rekreasi tapi saya tak ada tempat nak tuju, sebab orang tak kenal kita. Tapi kalau boleh, biarlah orang kenal kita dengan cara yang baik, dengan ilmu yang kita ada, dengan sikap kita dan sifat kita. Itu yang paling penting. Okay, sebab sekarang ni semuanya di hujung jari. Ilmu ada di mana-mana. Go for it, teruskan saja. Ya, terima kasih Seboy. So, apa yang saya boleh simpulkan daripada perbincangan kita pada malam ini, iaitu peluang kerjaya dalam bidang edukasi, adalah kepada belia-belia yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang edukasi, pihak industri yang ada sekarang ni mengalu-alukan anda untuk memeriahkan lagi dunia edukasi kita pada hari ini. Dan apa yang penting, kita kena apa macam tadi Cik Syam dah beritahu dari segi pemasaran, marketing kita macam mana kita kena tengok, kemudian pengurusan risiko kita dan pengurusan kewangan kita untuk kita sustainable, untuk kita bertahan dalam industri ni. Dan last but not least, kita punya customer service. Macam sebelum ni yang saya pernah belajar, saya kongsi sedikit. We try our best to get the world class customer service. Bila klien datang kat kita, dia akan kata wow. Dia kata wow. So itu yang kita nak. Sebab kalau kita punya kita banyak buat program kenal kita, tapi kalau customer service kita kurang sikit lah bahasa ni kan. So benda tu akan mencacatkan, tak banyak, sikit lah kita punya servis kita. So dengan perkongsian kita pada malam ini, diharap boleh ni. Ya. Dah nak maklum lah. Sekarang Rekma kebetulan dah di sini kan. Rekma sekarang tak di Tasik Agro lagi. Di mana tu? Rekma telah berpindah ke Pantai Siring Kalau di darat ni Pantai Siring. Dan juga di Pulau Besar Melaka. Jadi bolehlah selepas di PKP ni boleh datang di Pulau Besar, di Pantai Siring lah. Itu tempat baru kami. Cantik. InsyaAllah kita bersana beramai-ramai. Main laut lah, tak main tasik lah, kita main laut. Cantik. InsyaAllah. Kita harap kita punya pandemik ni cepat-cepat habis, cepat-cepat settle dan kita semua seluruh rakyat Malaysia divaksin, dan kita dah sampai herd immunity dan boleh rentas daerah, boleh rentas negeri dan mungkin negara juga. InsyaAllah kita akan memeriahkan kembali. Kita akan memeriahkan kembali dunia edukasi, dunia outdoor kita. Sebab memang semua dah tahu, memang orang edukasi ni memang dah otak kata tepu lah. Berkata tepu. Otak masih berjalan, masih berfungsi, tapi ada certain part bahagian otak ni dah tepu. So kita harap, kita berdoa kepada Allah SWT, harap pandemik ni segera berlalu dan kita dapat menjalani kehidupan kita
seperti biasa sebelum ini. Bak kata apa netizen apa zaman-zaman dulu. Tahun 2019 dan sebelumnya lah. Okey. Itu saja daripada saya, Azman Shah Osman dari Penang, satu saja apa yang saya nak kongsikan, okey, ayat terakhir saya. Nobody perfect. Okay, nobody perfect. Tak ada siapa yang perfect. But if nobody never try to be perfect, then how to get perfection? Tuhan juga berfirman, aku tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri mengubah dia. So, kita sebagai dalam industri outdoor yang dikasih, kalaupun kita tak boleh buat dikasih, kita boleh buat benda lain untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kita sendiri yang perlu mengubah hidup kita sendiri, bukan orang lain yang akan mengubah kita. Kita boleh bawa seekor kuda ke tepi sungai, tapi kita tak boleh paksa kuda tu untuk minum air sungai kalau dia tak mau. Okey, akhir kata, selamat maju jaya kepada rakan-rakan dikasih di seluruh negara. Berdoa moga kita selamat dalam menghadapi cabaran hidup kita pada hari ini dan moga pandemik ini segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Jumpa lagi di masa akan datang bersama Live PJRM. Okay.